Okey, Assalamualaikum, selamat petang. Okey, baik. Sebenarnya kalau ikutkan untuk hari ini, kami akan menerangkan berkaitan dengan rancangan perniagaan yang dikhaskan untuk bagi program sebentar ya. Okey, untuk program yang di mana di bawah kod BPME 3073 untuk keusahawanan. Okey. Ini adalah merupakan rancangan perniagaan bagi syarikat butik Licious Sendirian Berhad yang diterajui oleh 4 orang ahli, iaitu saya sendiri Nurul Amira yang nombor matrik 269408 dan diikuti dengan 3 lagi ahli iaitu Nur Pariza Ristian, Nur Hayatul Aini dan juga Nurul Ain Azmira. Okey, baik. Untuk meneruskan lagi pembentangan untuk rancangan perniagaan ini, saya teruskan dengan ahli kita yang pertama. Dipersilakan. Okey, Assalamualaikum. Hai, nama saya Nur Hayatul Aini binti Muhammad, nombor matrik 269233. Okey, saya akan menerangkan sedikit mengenai ringkasan eksekutif bagi rancangan perniagaan kami. Okey, perniagaan Bootylicious merupakan perniagaan yang berasaskan makanan. Jenis perniagaan ialah perkongsian dan telah berdaftar pada 30 Disember 2021. Bootylicious ini diusahakan oleh 4 orang rakan kongsi iaitu Cik Nurul Amirah Zulkifli, Puan Nur Pariza Ristia, Puan Nur Hayatul Aini Muhammad dan Puan Nurul Ain Azmira binti Makrudin. Okey, Bootylicious menyediakan makanan berasaskan konsep bakery dan western express. Bootylicious terletak di Seksyen 7 Shah Alam di mana kedudukannya terletak berdekatan dengan pusat membeli belah dan UiTM. Okay, tujuan utama rancangan perniagaan ini disediakan adalah untuk memohon pembiayaan kewangan dari institusi kewangan sebagai garis panduan kepada pihak pengurusan dan sebagai rujukan dalam meyakinkan pembekal-pembekal bahan mentah. Pembiayaan kewangan tersebut adalah bertujuan untuk meluaskan lagi perniagaan kami dengan membeli mesin-mesin dan peralatan operasi pengeluaran. Okey, bagi visi, misi dan matlamat. Visi Bootylicious ialah merealisasikan dan mengusahakan sebuah perniagaan yang menawarkan kepelbagaian produk makanan secara harian dan majlis keramaian bertepatan dengan harga dan kehendak pelanggan. Dari segi misi kami, menjadikan sebuah perniagaan sebagai salah satu pilihan alternatif pelanggan dalam membeli dan memesan produk yang berasaskan bakery dan Western Express yang diyakini halal Bumi Putera. Meningkatkan peratusan Bumi Putera untuk menceburi bidang bakery dalam penghasilan produk makanan yang halal dengan pengwujudan kelas dan media sosial sebagai medium mempromosikan produk. Okey, matlamat Bootylicious pula, setiap penjual mempunyai matlamat yang jelas sebagai alat pengukur bagi terus membuat strategi pengurusan yang terbaik. Begitu juga dengan Bootylicious mempunyai matlamat yang jelas iaitu ingin meletakkan pasaran berkonsepkan bakery dan Western Express ini setanding dengan pasaran yang telah wujud di Malaysia. Okey, seterusnya saya serahkan kepada Puan Nurul Ain Azmira untuk membuat pembentangan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Ain, ID number 269252. Saya akan menerangkan lebih detail tentang latar belakang syarikat. Okey, sebagaimana yang kita tahu, Bootylicious yang Berhad akan beroperasi di Lot 21, Wisma Seri Lorong 1, Jalan Kristal 7 di Seksyen 7 Shah Alam, Selangor. Okey, kenapa kami satu kumpulan memilih Shah Alam sebagai tempat kami beroperasi kerana dekat situ adalah mudah Bootylicious terletak berhampiran dengan UiTM dan Shopee Complex macam mana yang Puan Nur Hayati Ainur explain tadi itulah. Okey, Bootylicious dan Berhad juga telah menetapkan bahawa tarikh 1 Januari 2022 sebagai hari pembukaan yang pertama jualan. Okey, Bootylicious juga telah memilih Bank Simpanan Nasional sebagai bank akaun semasa untuk proses perakaunan syarikat. So di sini kita boleh lihat carta organisasi bagi Bootylicious dan Berhad.
Okey, pengurusnya adalah Nurul Amira, pemasaran Ain Azmira, kewangan Nur Fariza dan operasi Nur Hayatul Aini. Di bawah pemasaran terdapat dua pekerja iaitu kerani jualan ataupun juruwang yang biasa kita lihat dekat kaunter pembayaran tu, dan pembantu iaitu pemandu. So pemandu ni akan menghantar produk-produk yang customer order lah. So kita buat food delivery macam tu. So di bawah operasi juga terdapat 3 pekerja iaitu juru kek, juru western food dan juru roti. So pekerja-pekerja ni yang akan buat kerja di back office lah. Okey, saya serahkan kepada kawan saya untuk menerangkan pelan pemasaran. Okey, terima kasih Puan Nurul Ain Azmira. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai pelan pemasaran. Okey. Produk yang ditawarkan, Botilisha mengeluarkan produk seperti kek dan produk western. Selain itu, Botilisha juga menawarkan perkhidmatan penghantaran produk kepada pelanggan. Pelanggan boleh membuat tempahan kek produk lain untuk majlis perkahwinan atau majlis birthday party atau bertunang dan sebagainya lah. Dari segi saiz pasaran pula, sasaran pasaran Botilisha tertumpu di Stesen 7 Shah Alam di mana ia merangkumi kawasan seluas 55.2 km radius. Jumlah penduduk di kawasan Shah Alam adalah lebih kurang 650,000 orang, manakala jumlah penduduk di kawasan Seksyen 7 Shah Alam beranggaran 98,000 orang. Okey, dari segi sasaran pasaran, penduduk yang tinggal berhampiran dengan premis, pelajar universiti, pejabat-pejabat kerajaan dan swasta, butik-butik pengantin dan shopping mall berdekatan. Okey, dari segi persaingan kami mendapati ada 3 lah, iaitu Secret Sepi, Delicious Bakery, kedai kek Cik Ros. Dari segi share pasaran pula, berdasarkan kepada analisis ke atas pasaran yang telah kami lakukan, didapati persaingan terhadap produk niaga yang sama tetap wujud seperti kek dan makanan barat yang lain. Berdasarkan strategi pemasaran yang dirancang, sasaran dijangka meningkat 5% pada tahun pertama penguasaan pasaran akan dapat dicapai. Okey, ramalan jualan ini dibuat berdasarkan saiz pasaran sekarang dan akan datang selain mengambil kira share pasaran yang dimiliki oleh syarikat kami. Okey, seterusnya dari segi strategi pemasaran. Dari segi produk, pelbagai pilihan kek berserta pelbagai saiz, rasa, rekaan dengan harga yang berpatutan. Selain daripada kek, Botilicious juga turut mengeluarkan produk lain iaitu western food seperti pizza, pasta, lamb chop, chicken chop dan fish chop. So siapa yang datang dia boleh ada variety food lah yang kita boleh pilih dan teringin apa mesti ada dekat Botilicious tu. Dari segi harga pula yang ditawarkan kepada pelanggan adalah berpatutan dan kompetitif. Botilicious turut mengenakan harga istimewa bagi tempahan untuk majlis keramaian mengikut pakej-pakej yang telah kami sediakan. Dari segi lokasi pula, premis perniagaan adalah strategik seperti yang telah diterangkan dalam latar belakang perniagaan. Okey, terima kasih. Ada lagi, sorry. Dari segi saluran pengedaran, selain daripada walk-in customer, Botilicious juga mengambil berat tentang tempahan daripada pelanggan. Dari segi promosi, kami mempunyai flyer, pamphlet, katalog, kad perniagaan dan internet. Okey, saya teruskan kepada sahabat saya. Okey, dari segi yang kita lihat daripada skrin sekarang ni, untuk kaki tangan utama, dia terdiri daripada kerani jualan dan juga kaki tangan utama juga pembantu arm, juru kek, juru western food dan juga juru roti. Maksudnya kita dah sediakan khas untuk setiap juru tu mempunyai kriteria yang telah ditetapkan lah, apa yang perlu dilakukan untuk penghasilan produk bagi Botilicious. Dan untuk dari segi kadar gaji dan bilangan kaki tangan dapat dilihat bahawa kerani jualan yang kita seperti sedia maklum
Untuk setiap kaki tangan di butik Licious, kita akan buat caruman KWSP sebanyak 13% dan kita dapat lihat untuk dari segi gaji anggaran untuk setiap kaki tangan tu dan juga juru tersebut, anggaran antara 900 ke paling tinggi 900 maksimum, dan jumlah yang kita dapat lihat adalah lebih kurang dalam RM5,040.07 untuk dalam tempoh sebulan. Dan untuk dari segi senarai keperluan pejabat, dapat dilihat peralatan yang disediakan adalah seperti kabinet, kerusi atau meja dan juga mesin cash, iaitu adalah perkara yang orang kata standard lah untuk kita sediakan untuk bagi satu-satu kedai, di mana jumlah dia lebih kurang dalam 3,500. Okey. Baik, mungkin boleh teruskan Cik Nurhayatani. Okey, dari segi perbelanjaan pemasaran, kami dapati gaji kerani jualan beranggaran dalam RM600, gaji penghantar produk dalam RM400, manakala KWSP atau sok-sok yang kami provide lebih kurang RM3,300. Belanja perjalanan berjumlah RM2,500. Dari segi belanja periklanan, kita ada 3, iaitu kad perniagaan berjumlah RM80, katalog RM300 dan risalah RM50. So jumlah keseluruhan lebih kurang berjumlah RM18,230. Okay, seterusnya. Okey, Puan Nur Farizah Ristian. Assalamualaikum. Saya Nur Farizah binti Ristian, matric number 269194. Saya akan menerangkan mengenai pelan operasi butik Licious. Bahagian ini memberi penekanan terhadap justifikasi proses pengeluaran dan operasi butik Licious. Rancangan operasi dan pengeluaran merangkumi beberapa perkara berikut. Pertama, carta aliran proses operasi butik Licious. Kedua, keperluan bahan mentah, kos dan pembekal butik Licious. Ketiga, senarai mesin dan peralatan butik Licious. Keempat, susul atau ruang operasi butik Licious. Dan yang kelima, perbelanjaan operasi perniagaan. Carta aliran proses operasi terbahagi kepada 2. Yang pertama adalah bahagian permulaan sebelum produk dikeluarkan. Pelanggan mengetahui tentang perniagaan butik Licious. Pelanggan juga boleh menelefon untuk membuat tawaran dan tempahan atau boleh datang sendiri secara walk-in. Ketiga, rundingan harga bagi produk yang ingin ditempah, penetapan tarikh dan pengambilan barang tempahan. Pemeriksaan barangan tempahan yang akan diambil. Sebelum pengambilan, pembayaran harus dilakukan. Yang terakhir, proses pengambilan barang atau kami juga menyediakan penghantaran barangan. Proses pembuatan sebagai contoh, langkah memproses kek. Menyukat bahan yang diperlukan seperti tepung, gula, telur, menggaul, adun, masuk dalam oven. After dia ready, kita akan dekor ataupun hias dia dengan permintaan customer, bergantung kepada permintaan mereka lah. Keperluan bahan mentah, kos dan pembekal. Keperluan bahan mentah yang disenaraikan basic untuk kek dalam masa sebulan kita memerlukan lebih kurang RM3,000. Senarai mesin dan peralatan yang perlu untuk menjalankan operasi butik Licious seperti pengadun kek. Pengadun kek kita memerlukan 2 jenis untuk 3 kilo dan 1 kilo kek. Oven kita ada 2 jenis, elektrik dengan gas. Kita memerlukan tray, dulang pembakar dan kami juga memerlukan van untuk membuat penghantaran produk yang telah dipesan. Kemudian beberapa rak kek dan roti untuk dipamerkan di dalam butik Licious. Aset tetap
jumlah aset tetap yang kami perlukan lebih kurang 49,680. Susun atur ruang operasi berdasarkan keluasan butik Licious, susun atur dan meja, kerusi, display seperti dalam layout yang tersedia. Kami juga menggunakan pembekal-pembekal yang telah Yang merah tu ada telah terpilih. Kami menggunakan untuk bahan-bahan seperti bakery, kek kami menggunakan bagus, dan juga satu lagi syarikat iaitu Pastry Pro Sendirian Berhad. Bagi produk western kami menggunakan Azin kerana produk Azin adalah produk halal pilihan Mukmin. Pembelanjaan bagi operasi perniagaan, kos operasi, aset tetap, maksud saya seperti perbelanjaan bulanan untuk kos bahan mentah dan juga lain-lain penyelenggaraan mesin. Jumlah keseluruhan yang saya perlukan untuk pelan operasi ini 16,930. Saya serahkan kepada Nurul Amira. Okey, baik. Yang untuk part saya adalah menerangkan tentang berkaitan dengan pelan kewangan. Okey, jadi untuk yang berdasarkan yang kita lihat dekat skrin sekarang ni, anggaran bagi perbelanjaan untuk butik Licious. Okey, dari segi jumlah untuk harta tetap. Harta tetap tu maksudnya dari segi pendawaian, mesin dan juga kenderaan. Jadi dekat sini kita ada yang untuk modal sendiri dan anggaran untuk bagi pihak bank dan juga mungkin daripada dan pihak MARA yang seperti kita rancangkan, dan jumlah dia lebih kurang dalam RM67,930. Jadi untuk bagi jumlah harta semasa pula, dia melibatkan pendahuluan sewa, perbelanjaan belanja praoperasi. Praoperasi itu tidak melibatkan lagi sebab kita masih lagi dalam proses untuk rancangan perniagaan. Jadi untuk lebih kurang dalam RM300 sahaja untuk bagi pendahuluan sewa. Jadi dekat situ kita sebenarnya dah cecah lebih kurang dalam peratusan untuk jumlah harta tetap tu dalam 86.2%. Jadi pelan kewangan ini adalah dibangunkan berdasarkan pandangan semasa, dasar strategik dalam kerangka kerja dan sumber pendanaan. Baik, untuk skrin yang seterusnya. Okey, baik, untuk jumlah bagi modal pusingan, dia adalah melibatkan belian bahan mentah yang dianggarkan seperti tadi adalah RM3,000. Manakala bagi kos bagi pentadbiran pula melibatkan lebih kurang dalam anggaran RM7,579. Jadi jumlah dia lebih kurang RM10,579. Jadi jumlah bagi pelaburan keseluruhan yang kita lihat tadi lebih kurang dalam RM78,809 yang dianggarkan. Jadi untuk itu sebenarnya dah mencecah kepada 100% untuk seperti yang dianggarkan ataupun dirancangkan. Jadi untuk modal sendiri adalah seperti tunai iaitu RM10,000, modal sendiri ataupun aset yang tetap sedia ada RM15,680. Manakala yang untuk pinjaman MARA yang kita tekankan adalah lebih kurang dalam faedah yang kita cari sekarang ni lebih kurang 5%. Jadi dalam tempoh 3 tahun sahaja dan mungkin RM10,000 yang kita perlukan. Dan untuk pinjaman pula kita akan melibatkan SME Bank sebab dia adalah salah satu bank yang melibatkan perniagaan, dan untuk faedah yang telah ditawarkan adalah 4.2% yang seperti dianggarkan. Jadi tempoh untuk 6 tahun. Jadi 6 tahun tu kita akan ambil RM44,000. Jumlah keseluruhan dalam RM79,680 secara keseluruhan untuk jumlah bagi sumber pembiayaan projek. Okey. Jadi untuk yang daripada boleh skrin seterusnya. Okey, jadi kalau kita lihat sebenarnya unjuran yang dibentangkan ni sebenarnya merupakan bagi pemangkin kepada ekonomi dalam sektor pembuatan bakery. Maksudnya dia bukan base pada bakery tapi kita menyediakan produk yang dihasilkan oleh Bumi Putra sendiri. Jadi untuk dari segi kelainan yang dibawa oleh butik Licious ni adalah untuk penambahan inovasi produk, iaitu kita menyediakan dekorasi untuk yang diminta oleh pelanggan sendiri. Dan kenapa kami memilih bank untuk BSN sebagai akaun semasa, sebab
antara banyak produk yang ditawarkan oleh bank simpanan sendiri adalah more kepada Bumi Putra. Dan sebenarnya tujuan perancangan projek ini dilakukan adalah untuk kita menaikkan lagi hasil buatan Bumi Putra. Saya rasa setakat itu saja untuk perbincangan ataupun pembentangan pada petang ini untuk Butik Licious. Okey, baik, terima kasih.